Macam yurit, ha? Baik, Auda, kembali kita bersama lagi dan seperti yang telah pun dijanjikan, sekarang kita bersama dalam motivasi keuangan dan telah pun kami berikan juga untuk kita di mana pada tajuk ini kita bawakan untuk kali ini bermula dengan bajet. Dan juga telah pun tadi kita kongsikan siapakah narasumber kita. Tapi untuk kesekian kalinya, saya serahkan pada Dato'. Kenalkan lagi narasumber kita. Gagas sebenarnya tadi kami cakap sama Afizal Sili. Mengenai dengan topik yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu segmen motivasi kewangan bermula dengan bajet bersama narasumber kita, pakar kewangan, iaitu Puan Hafizal Sili. Selamat pagi, Puan. Selamat pagi. Sihat ya? Sehat. Ya, selamat datang ke Studio Rompai Pagi juga. Ini penting sebenarnya, Puan. Tajuk kita ini bermula dengan bajet. Betul tak, Dato'? Betul-betul. Sebab kalau bajet ni, kewangan ni, kita ni sering menjadikan ianya satu isu dalam kehidupan rutin kita ni. Kalau yang ada masalah kewangan, Alhamdulillah. Tapi kalau ada yang masalah kewangan, kita ni perlu sebenarnya sokongan dan juga mengetahui bagaimanakah tipsnya dan sebagainya. Jadi cuba ni sajalah, kita ni teruskan saja segmen motivasi kewangan kita, iaitu faktor umur dalam merancangkan kewangan. Betul ya? Ya. Dan juga kita ingin mengetahui mungkin boleh dibahaskan mengenai topik yang ni secara lanjutnya. Silakan. Okey. So topik hari ini iaitu bermula dengan bajet adalah pasal ketani dah batah lagi kan nyorang tahun baru bulan 12 akan datang di mana sibuknya ketani bukan satu saja sibuknya kan membeli barang anak sekolah raya puasa pun kan datang juga. Orang masa tu sungguh singkat. Jadi sebab itu saya rasa macam topik kan ni dimestikan diawalkan sebelum ketani menyorang ke tahun barulah. Jadi saya mulakan dengan tidak silakan. Biasanya kan kalau ketaniannya mengatur bajet ketaniannya, perbelanjaan ketani lah. Ketani ada kategorinya, macam makanan, belayar, barang persendirian, kereta, acara dan hadiah lah apa yang akan dibalik. Tapi banyak ketani lupa menentukan bajet. Pasal ketani mesti mendalami lagi. Nyorang ketani biasanya makanan macam mana biasanya aku belanja apa tu. Tapi yang selalunya kalau mau lebihnya orang melihat macam mana ketani itu, habit ketani ataupun tabiat ketani dalam menentukan sebarang bajet, ketani mesti masuk lagi ke dalam, ke langkah itu mengetahui dengan lebih lanjut apa dalam kategori tersendiri mengenai topik yang macam makanan belayar lain lagi barang persendirian. Pasal di dalam segmen atau kategori itu di dalamnya ada banyak lagi segmen-segmen yang perlu ketani lihat dan macam mana ketani kan membajet lah. Ya, jika dipaparkan tadi ya Puan ya di menerusi skrin TV kita, di sana ada gambar makanan, kenderaan dan juga sebagainya, tidak terkecuali juga yang penting sekarang pakaian ya untuk anak-anak. Dan ketani sudah mengetahui hal-hal tersebut. Jadi untuk perbelanjaan seterusnya ini, apakah langkah seterusnya yang sepatutnya ataupun sebijaknya Tani lakukan, Puan? Silakan. Okey. So langkah seterusnya sudah ketani tahu kategorinya, ketani segmennya. Okey. So macam makanan, makanan rumah, makan di luar, ataupun macam kereta. Macam kereta, okey, banyaknya untuk minyak, penjagaan, insurans dan road tax tu. So dari sini ketani setkan bajetnya. Macam sekiranya kalau makan itu okeynya bulananinya mungkin banyak makan luar sebab pasanganku hari jadi kah ataupun anak hari jadi kah. Jadi set budget itu mesti ketani setkan awal, okey rumah berapa, luar berapa. Awal bulan itu sudah. Kalau boleh paling nyorang kalau nemu kalah setahun sebelum itu sudah okey. Pasal ketani tahu kan bila raya, bila nyorang membeli barang puasa, beli barang kanak-kanak apa untuk sekolah ini. So macam ketani segmen kan tak dalam mendalami lagi kategori tersebutlah. Seperti kalau cara contoh yang kereta, yang ini ada yang
kadang-kadang 3 bulan. 3 bulan ataupun setahun. Macam insurans sama Rotex satu atau memang kita ni bayar setahun. Jadi apa yang kita ni buat, berapa amountnya dalam setahun, kita ni bahagikan berapa lagi bila. Macam sekiranya kalau bulan 10 ni kan, kita ni next year bulan 10 baru kan merenew lagi insurans sama Rotex, kita ni bahagikan dengan 12. Nanti saya ajar pengiraannya lah macam mana. Jadi yang ni kita ni buat dulu. Okey, kereta apa ya punya tu, penjagaan, insurans Rotex, kali macam ada yang benda-benda lain macam barang persendirian, apa macam anak, diri apa tu. So segmentkan dulu. Okey. Dan juga ya perlu kita ni ketahui ni Puan, selepas pembahagian perbelanjaan tersebut, apa yang perlu kita ni laksanakan lagi? Kalau tadi kita ni mengetahui perbelanjaan langkah seterusnya. Jadi macam kereta, jadi rumah, perbelanjaan yang lainnya, dan seterusnya lagi macam mana tu? Okey, seterusnya pula kita ni buatlah berapa kekerapan. Kekerapan barang tersebut, perbelanjaan tersebut yang ada. Okay? Macam yang dalam sebagai contoh lah, saya buat acara. Macam acara keluarga, acara saudara, acara kawan-kawan. Sama ada dalam seminggu sekali kah, sebulan sekali kah, 3 bulan sekali. So ini yang penting juga sebab sudah kita ni ada punya orang tabiat ni, kita ni list down, kita dapat lihat, rupanya aku banyak belanja ani berapa dalam seminggu, banyak sama anak, ujung minggu kan apa, kami selalu anak tu. Kadang-kadang orang macam sekali dalam 2 minggu tiap apa. So kita ni mesti tahu kekerapan ni. Paling penting je ni sekarang untuk pengiraan seterusnya lah. Baik, bila Puan sebut mengenai dengan pengiraan ataupun menghitung segala perbelanjaan kita ni, ya, ada dulu saya pernah juga terdengar ya dalam sesi motivasi kewangan juga ya. Adanya orang untuk mengatur bajet ataupun perbelanjaan, perlunya kita ni menyimpan resit pembelian kita ni ataupun perbelanjaan kita ni kan tadi pergi ke supermarket atau sebagainya. Resit itu disimpan katanya. Tapi kalau saya dulu minat, lepas tu resit dibuang. Rupanya pentingnya untuk tadi menyimpan ataupun menyimak semula. Jadi apakah yang penting menurut Puan untuk mengetahui jumlah bagi perbelanjaan kita ni tu? Maksudnya menyimpan resit tersebut kemudian dikaji lagi. Bagi saya macam terlampau complicated. Tapi menurut Puan sendiri macam mana? Okay. Boleh cuma menyimpan resit tersebut ataupun sekarang ni kan kita ni zaman teknologi. Jadi apa yang kita ni perlu buat adalah ambil gambar, simpan ada folder. Ini perbelanjaanku masa bulan macam bulan Oktober, sediakan tu perbelanjaan saja. So semua resip itu ambil gambar, simpan sana. So dari sana pun macam kita ni dapat lihat kita ni punya tabiat tu. Berapa jumlahnya sekiranya macam hadiah atau hadiah untuk pasangan, anak atau saudara tu. Macam aku selalunya spend macam dalam 100 lebih. Ataupun untuk anak 50 nya macam tu. Ataupun untuk saudara RM30 nya. So dari sana, aku spend macam mana rupanya bulan ni. Bulan depan untuk hadiah ni ada lagi kan. So dari sana kita ni boleh buat awal bajet tu supaya ada kejutan tahun depan. Pasal biasanya kita ni punya orang pembelian tu indah jauh lah daripada yang sebelum-belumnya. Macam orang biasanya kalau raya tu macam orangnya aku hanya biar tak raya lusanya, mau esok apa tapi kita ni tahu kita ni ada 30 hari masa tu. So kita ni tahu antisipasi sudahlah benda tu. So sekarang ni pun macam kita ni tahu akan datang raya, akan datang puasa tu, apa yang selalu kita ni buat macam sekiranya kalau kita ni ke perayaan apa, berapa biasanya kita ni pembelian spending. Yang tu lain lagi lah kalau perayaan biasanya kita ni ada resip kan tu, memang orang dah provide resip. Apa yang kita ni buat adalah masa aku turun kereta berapa jumlah yang aku bawa, dari sana boleh gambar lah untuk perayaan ni orang notakan arah telefon lah. Pasal sekarang ni macam kan resip tu memang biasanya kalau kami for myself lah, bini-bini biasanya
resip itu disimpan dalam wallet. Banyak apa ni nampak lagi kabur. So kalau boleh macam ambil saja gambar, you can buang, throw the receipt. But ada di dalam mana lah storage, and then sudah dapat okay, tulis semua sudah dalam manukah, komputer kah, apakah, laptop kah, desktop kah, mana sajalah arah Excel ni orang. Betul. Boleh sudah kita ni delete gambar-gambar tersebut lah. Ya biasanya kan ada lagi satu tips kalau macam di bulan puasa lah biasanya kan untuk berbelanja membeli macam pesungkaian biasanya sengaja aku bawa turun RM10 saja sebab kalau macam kadang-kadang terlebih belanja tu macam kalau RM10 ni jangan dipakai mesti belanja tu ngam-ngam RM10 atau kurang kalau boleh kurang daripada RM10. Apakah cara tersebut berkesan menurut puan sendiri? Berkesan sebabnya biasanya kalau perayaan apa kan kita ni jauh parking. Malas je kan balik semula mengambil beg duit. Jadi beg duit itu memang ditinggalkan. Only bawa jumlah duit yang memang dihadkan. Pasal kalau indah dihadkan, benarnya makan di sana tu sebab ketani sudah lapar, hawa nafsu lagi. Ketani mungkin membeli lebih banyak daripada yang ketani inginkan. So faktor-faktor tersebutlah pasal kewangan ini bukan saja dari segi macam minda ketani, kekuatan. Pasal tema tu ia also macam emosi ketani. Emosi ketani tu mendorong ketani macam membaliani ke baliat tu. Suatu yang perlu ketani ni orang berhati-hatilah. Nafsu tu namanya. Betul. Tapi berbeza kalau membeli buku anak-anak ya sebab tani belum tahu lagi berapa belanja yang akan ketani keluarkan ya. Tapi alhamdulillah pihak sekolah masa ni bila menyenaraikan keperluan anak-anak memang ada sekali. Dengan harganya sekali. Satu kadang-kadang senang ketani untuk mengekalkan bajet atau macam mana. Tapi kalau tadi kan puan mengatakan adanya belayar, acara dan juga hadiah. Kalau hadiah ni ketani tahu adakah hadiah ni untuk pasangan saja, untuk anak, saudara mara? Kalau saudara mara mempunyai lagi banyak keluarga. Hari ini ada birthday. Bulan depan ada birthday. Bulan depannya ada birthday lagi. Macam mana? Sebulan mau dihitung je tu, sebulan berapa orang? Jatuh. Untuk jadi apa lagi? Bagaimana sebenarnya ketani kan membahagikan jumlah menghadkan jumlah untuk hadiah. Kalau macam tu pasal macam kalau saudara memang banyak kan tu big family. So ni orang ketani boleh bahagikan macam sama-sama chip in ni orang. Macam ataupun ketani masak di rumah membawa tu. Jangan tah macam ya hari jadi macam sekiranya dalam sebulan itulah ada 4 orang hari jadi. Ini kan setiap 4 kali kan buat satu event untuk ni orang Oktober baby. November baby, December baby. So dari sana ketani boleh orang save sedikit lah. Sama juga macam kalau kawan-kawan apa tuan macam biasanya yang paling adalah kanak-kanak kan. Diorang suka kalau boleh hari tempat hari bulan hari jadi diorang mana tu. Tapi indah salah macam kalau masa hari jadi diorang boleh sekarang ni ada kek yang damit kan. And then kalau biasanya saya sendiri anda suka kek besar. Kadang-kadang 3 bulan baru habis. Dia di freezer apa kan. Jadi boleh membeli yang damit saja. And then kalau dibolehkan macam kata ni kanak-kanak ni ia terbiasa kalau dari ia damit ia memang harinya tu ia kena celebrate memang ia mau catu jua. Why not kata ni buat kata ni punya on trend. Setiap bulan atau macam pertengahan bulan atau ketani semualah semua ketani orang rayakanlah sama-sama untuk hadiah ke apa hadiah boleh personalize lah yang itu memang ketani sendiri boleh setkan apa yang diperlukan apa untuk membagilah. Kadang-kadang membalas je kan. Seorang bagi apa kan. Jadi, kemudian dapat dibincangkan juga kalau untuk langkah seterusnya, langkah terakhiran ni dalam pengaturan ataupun mengatur perbelanjaan ni. Mungkin ada panduan. Langkah terakhiran ni adalah semua mengenai pengiraan. So saya harap para penonton sudah bangun.
untuk Mudah-mudahan, mana? ya. Mudah-mudahan. Sebab ini penting, ya. Ini penting nih. Tapi soalan tadi belum berakhir. Ini untuk langkah Belum. saja. Langkah terakhirnya. Langkah terakhirnya adalah, saya ambil belayar sebagai contoh sama sekiranya saya mau belayar dalam bulan bulan 6, tahun depan kali beli tiket, tempat tinggal, aktiviti yang akan dibuat di sana, makanannya. So yang ini tadi kita ni segmenkan dulu. Sudah segmenkan, kita ni berapa tahun dalam setahun sekali kan? Kita buat setahun sekali. Berapa jumlahnya yang kita ni riki macam berapalah macam tiket atau kalau saya dengan pasangan 700 jatuh, tempat tinggal mungkin lebih kurang berapa hari di sana, dan kita ni cek lah, boleh cek sekarang ni arah teknologi kan, kita ni boleh cek arahnya orang berapa dalam berapa sehari itu berapa, so maybe sekiranya pengiraannya tu perlukan 900. Yang ini belum lagi dibayarnya, just kita ni cek saya semua sekali. Online saja. Jangan klik atau sekarang membuatkan kita ni ada budget sekarang untuk bulan itu. So yang ketiga, aktiviti. Apa kita ni kan buat di sana? Sama ada shopping saja kah? Atau kan melihat tempat-tempatnya apa tu? Kita ni boleh lihat berapa harganya kan selalunya. Macam kadang-kadang social media ni pun diorang beritahu, kalau kan buat aktiviti ni sediakan nya diorang. So, kita ni boleh lihat dari sana, kita ni setkan budgetnya sana. And then, yang paling banyaknya makanan juga. Jangan lupa, anda kan kita ni sana makan sehari sekali kan. Macam kita ni mau enjoy. So, dari sana, macam makanan mungkin saya setkan 600 lah. So, jumlah keseluruhan adalah 2,700. So, berapa bulan lagi saya akan belayar? Adalah 8 bulan kan. So 2,701 kita ni bahagi dengan 8. Jadi kalau saya mau start sekarang saving adalah 337.50 sen. Which is ini sebanyak orang atau 2,000 like that. Biasanya orang kiranya 2-3 bulan sebelum itu baru diorang kan merancang. Jadi ia punya budgetnya untuk disimpannya tu terlampaunya orang tight macam terlampau dekat. That's why biasanya kalau saya lah sendiri belayar memerlukan masa even kadang-kadang dalam 9 bulan 6 bulan jatuhlah supaya macam Sefania ni cukup untuk tiket, beli tiket. Cukup untuk tempat tinggal, beli tempat tinggal. Dan cukup untuk aktiviti, simpan arah tempat, bank. Selain daripada bank gaji. Pasal takut terpakai kan. And then macam makanannya, sudah aku setkan 600, make sure ada orang simpanan. Ini adakah perkiraan untuk seorang ataupun berkeluarga ataupun pasangan? Ani secara kasar pasangan lah macam mana tu, sama tempat yang macam dalam in this case macam tempat tinggalnya mungkin high end sikit, tapi macam makanannya more in terms of macam orang ke street market ke apa, jatuhlah. Sama currency-nya jangan lupa juga lah untuk tekan. Ya, kerana berbeza dengan kalau kita ni membuat package penerbangan semacam umrah, seumpamanya, itu sudah ditentukan ya. Kami sudah tahu, cuma mungkin ada sedikit penambahan-penambahan. Mungkin orang kata ni keliuran kan membeli macam bahan-bahan makanan yang lain yang sampingan. Itu sudah kita ni mengetahui atau betul. Jadi ini untuk pasangan. Jadi kalau bawa lagi anak 2, kali lagi 2. Jadi untuk simpanannya kali lagi 2 untuk berapa bulan. Jadi itulah ya, sebenarnya bukan senang untuk pengaturan perbelanjaan kita ni. Ini baru sebagai contoh untuk belayar. Betul. Belum lagi keperluan anak-anak kita ni. Jadi di sini Puan, mungkin Puan boleh merangkumi semua langkah-langkah yang telah pun disebutkan sebentar tadi, yang telah pun dikongsikan sebentar tadi. So ingatkan mula adalah perbelanjaan itu kita ni ketahui apa kategorinya yang kita ni selalu buat, and then sudah tu buat pembahagian kategori ni lagi, disegmenkannya orang. Sudah tu kekerapan nombor 3, kekerapan setiap perbelanjaan ni. Yang keempat, kita ni tetapkan jumlah keseluruhannya.
Dan sudah tu tetapkan budgetnya dengan pengiraan yang tadi sudah saya kongsikan lah. So dari sana saya harap boleh para penonton boleh nyorang DIY ke apa dorang punya perbelanjaan ni dengan lebih desain lah. So that's why topik hari ini bermulatah dengan budget. Iya, pengaturan budgetnya ya. Baik, jadi sebelum kita ni mengakhiri wawancara kita ni pada pagi ini, Puan. Jadi apakah lagi mungkin sebagai yang terakhirnya kata-kata ataupun tips lagi mengenai dengan tajuk yang dibawakan bermula dengan budget ini? Okay. Ya. Tips-tips yang lain kalau sekiranya ketani anda mau biasanya ni lah duit ketani yang sudah ketani budget tani anda terkacau, ketani boleh mempunyai lebih daripada satu nyorang bank account lah kalau boleh lain-lain lain-lain banknya. Yeah. Sebab yang satu boleh ni untuk simpanan, satu lagi adalah untuk ketani perbelanjaan. Jangan disamakan kalau ketani ada satu saja semua tercampur sana, ketani dah tahu pembahagiannya. Keliru dan ketani terpakai tu ya. Pasal payah lagi susah untuk ketani keep track lah. Dan kalau ada apa-apa masalah bukan saja pasal budget ke apa, boleh sebenarnya hubungi kami pada email address kami iaitu askfpab@outlook.com ataupun laman sosial kami iaitu Facebook FPAB ataupun Instagram FPAB_PN. Okey, itu yang dapat kita bincangkan pada hari ini dalam segmen motivasi kewangan. Bermula dengan bajet dengan adanya penerangan daripada Puan Afizah sebentar tadi dapat membantu kita ni untuk memulakan perbelanjaan kita. Kalaupun unda untuk tahun ini kebelayar ke ataupun adanya pembahagian bajet-bajet berkenaan mungkin untuk tahun hadapan. Masih belum terlambat lagi. Tapi jangan sajakan belayar esok lusa. Paning kepala mikirkan. Atau kelang kabut tu. Memang kelang kabut. Macam-macam tu yang bekat tu. Kereta bekat, bayar itu ini, semua terbengkalai. Tapi itulah ya. Namanya juga dalam ketani pembagian kewangan ini bukan senang seperti yang ketani atur. Perlu ada orang yang menerangkan juga. Ini bukan apa sebagai motivasi untuk ketani. Kuat semangatlah untuk dalam penyimpanan keuangan ini. Iya, jadi dengan adanya perkongsian yang telah pun dikongsikan bersama ataupun yang telah pun nyorang ketani diberikan panduan oleh pakar keuangan ketani itu bersama dengan Puan Afizah sebentar tadi, mudah-mudahan ianya bermanfaat ya Puan ya untuk tontonan ketani bersama dan juga sambil menonton sambil ketani dapat menambahkan ilmu ketani ini dalam dunia orang kewangan inilah. Betul. Motivasi kewangan ini. Baik, Rampai Pagi ucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Mulia Puan Afizah Osili, merupakan pakar kewangan kita pada pagi ini kerana berkesudian hadir ke studio Rampai Pagi, dapat berpartisipasi bersama kami pada pagi ini berkongsi ilmu. Tapi jangan lupa nanti untuk lain keluaran terus bersama kami lagi ya. Baik, terima kasih. Jumpa lagi Puan ya. Okey.